الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad SAW, menjalankannya di waktu malam daripada Al-Masjidil Haram di Makkah ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis yang kami telah berkati di kelilingnya, supaya kami tunjukkan kepadanya akan tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adalah menjadi kelaziman umat Islam di seluruh pelosok dunia di bulan Rajab ini mereka menyambut peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa besar dalam sejarah umat manusia. Apabila Nabi SAW dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melawat alam yang luas dari bumi sehingga mengatasi langit yang ketujuh, alam nyata dan alam gaib, alam dunia dan alam akhirat. Diringkaskan masanya, didekatkan perjalanannya dalam masa satu malam sahaja. Banyak kalangan kita sekadar menarik mendengar cerita dan kisah-kisahnya sahaja, tanpa mendalami ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi semangat kepada Nabi SAW dan umatnya sehingga hari kiamat.
boleh dipersoalkan bagaimana Rasul yang dilahirkan di Mekah, tempat yang terpencil, mendapat tentangan yang keras berkaumnya, kabilah-kabilah Arab yang paling degil, untuk menyampaikan Islam ke seluruh pelosok dunia. Dinyanyikan kemenangan Islam ke seluruh pelosok dunia. Bagaimana boleh berlaku perkara itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj menunjukkan bahawa dunia dan seluruh penduduknya, segala kuasa besarnya adalah habuk-habuk yang halus di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha berkuasa, maha berkuasa lagi maha perkasa. Tidak ada siapa yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Janjinya Allah benar. Wala yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah berjanji menolong siapa yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa, tidak ada siapa yang dapat mengalahkannya. Walaupun pada awalnya Islam mendapat tentangan yang hebat, sehingga gabungan peperangan Ahzab antara Yahudi segala kaumnya, kumpulan musyrikin dan segala kaumnya, mengepung Islam di Madinah dengan bala tentera yang berlipat kali ganda umat Islam yang kecil jumlahnya. Tiba-tiba Allah memberi kemenangan kepada Islam. Bala tentera Ahzab dapat dihancurkan. Disaksikan selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Islam dikepung oleh peristiwa murtad kabilah-kabilah Arab yang disokong oleh kuasa besar dunia Parsi dan Rom, para sahabat Allah telah berjaya menghancurkan kumpulan murtad, menjatuhkan dua kuasa besar Parsi dan Rom. Islam berkembang ke seluruh pelosok dunia sebagaimana janjikan Nabi SAW, menyebut janji Allah Subhanahu wa taala ketika menggali parit mempertahankan Madinah menentang tentera Ahzab. Nabi menyebut bagi dia nampak singgah sana dan mahligai di Parsi dan Rom. Dua kerajaan itu akan jatuh dan tumbang. Sebenarnya jatuh dan tumbang. Berlaku zaman sahabat. Nabi menjanjikan, "Inna hadzal amra sablu ma balagha al-lail wan nahar." Sesungguhnya urusan agama ini akan sampai di mana sampainya siang dan malam. Kita menyaksikan di zaman kejatuhan umat Islam, genap 1 tahun perjanjian Lausanne yang dimeteraikan tahun 1923. Sekarang 2223. Genap 100 tahun perjanjian yang menghinakan Islam setelah dilaksanakan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Perjanjian Sykes-Picot, perjanjian London, Bangkok, Betawi dan lain-lain, yang memecahkan negeri-negeri umat Islam, sehingga negeri umat Islam dijajah, ditakluk, sebab hilangnya kuasa besar dunia Islam kerajaan Uthmaniyah. Umat Islam dijajah dengan begitu rupa. Mereka berjaya menubuhkan negara Israel, negara haram mengikut undang-undang antarabangsa,
untuk menempatkan orang Yahudi berkubu bagi menentang Islam bersama kumpulan Ahzab yang baru kuasa-kuasa besar dunia. Perang Ahzab yang baru yang dialami oleh umat Islam. Sekarang ini kita menyaksikan satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baitul Maqdis, tempat Isra'nya Nabi SAW ditakluk oleh orang-orang Yahudi. Adakah umat Islam akan menyerah kalah? Tidak sekali-kali. Hanya mereka yang lemah iman sahaja menyerah kalah. Mereka yang munafik sahaja menyerah kalah. Mereka yang percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyerah kalah. Apa yang berlaku adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji umat Islam. Kita menyaksikan ada kerajaan Islam yang menyerah kalah, tunduk kepada musuh-musuh Islam, sehingga menjual agama sendiri, menjual agama Islam dengan suatu ajaran baru yang ditajuk oleh Barat dan kuasa besar, agama Ibrahim, millah Ibrahim, Islam, Yahudi dan Kristian. Menyamakan Islam dengan Yahudi dan Kristian, ada menyamakan dengan agama-agama yang lain, kerana Nabi Muhammad adalah keturunan Ibrahim, Musa dan Isa adalah keturunan Ibrahim, Nabi-Nabi Al-Quran Ibrahim. Kononnya semua agama asalnya Ibrahim. Mereka lupakan firman Allah Ta'ala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana Hanifan Muslima, wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Kristen. Ibrahim adalah seorang Islam. Ibrahim bukan juga seorang musyrikin. Islam adalah agama Ibrahim, agama Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya mereka yang menyerah kalah itu akan kalah bersama dengan musuh-musuh Islam. Apa yang berlaku ialah janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj untuk menambahkan keyakinan kita. Islam adalah satu-satunya agama Allah, agama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidakkah Allah mengumpulkan ruh Nabi-Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj, sembahyang berjamaah, berimamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menandakan Nabi-Nabi adalah satu agama sahaja, iaitu agama Islam. Mari kita menambahkan keyakinan kita kepada Islam ini. Jangan diseret oleh mereka-mereka yang sesat. Mari berpegang dengan Islam sehingga kita meninggal dunia. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal min huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari, yang menuntut, yang berpegang lain daripada Islam, dia tidak diterima di akhirat nanti, termasuk kalangan orang yang rugi. Barakallahu li lakum bil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين فتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله الحمد لله حمد الحامدين وحمد الشاكرين
وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأبدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hidayah, menjadikan kita orang-orang Islam, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, satu-satunya cara hidup yang diterima oleh Allah sehingga hari kiamat. Kita menolak semua ajaran yang lain. Tegakkan Islam itu dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam tanah air kita, dan jadikan Islam agama yang berkuasa, yang memerintah, seperti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam yang boleh menyelamatkan manusia yang berada dalam keadaan kesesatan, kebingungan, menghadapi masalah yang merosakkan hidup mereka pada hari ini. Islam adalah kurnia Allah yang paling besar. Pertahankan Islam itu. Nyatakan syukur pada nikmat Allah dengan pertahankan Islam. Dalam masa yang sama, jangan lupa untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi yang membawa Islam kepada kita, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين، والمسلمين والمسلمات آمين، الأحياء منهم والأموات. آمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آمين، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين، والدعاة والمجاهدين آمين، والمظلومين والمستضعفين. آمين، على الله توكلنا. آمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين آمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين، اللهم منزل الكتاب آمين، ومجري السحاب آمين، وهازم الأحزاب آمين، اهزمهم وانصرنا عليهم. آمين، اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم
اللهم ارد كيدهم على نحورهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم أصلح أمور المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقى رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.